Assalamualaikum murid-murid. Berjumpa lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Hanif. Okey, pada hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita dengan kemahiran menulis 3.8, iaitu 3.8.2, mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Okey, pada hari ini kita akan melihat kemahiran 3.8 menulis, dan di akhir pembelajaran, cikgu harap murid dapat mengenal pasti kesalahan yang berlaku dalam penulisan dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. Okey, seterusnya kita tengok dahulu apakah kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam penulisan. Okey, kesalahan yang sering berlaku dalam penulisan ialah yang pertama, kesalahan ejaan. Seterusnya, kesalahan imbuhan. Di samping itu, turut berlaku kesalahan kosakata. Seterusnya, kesalahan tanda baca. Dan akhir sekali, kesalahan struktur ayat. Okey, kita akan tengok dengan lebih mendalam apakah kesalahan-kesalahan ini beserta contohnya. Jadi, cikgu teruskan dengan kesalahan yang pertama, iaitu kesalahan ejaan. Okey, dalam penulisan, murid harus mengetahui ejaan yang betul. Kesalahan yang sering berlaku ialah ejaan yang tidak tepat dan dipengaruhi ejaan bahasa lain, contohnya bahasa Inggeris, bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu lama. Okey, jom kita tengok contoh kesalahan ejaan yang cikgu sediakan. Okey, contoh kesalahan pertama, ejaan pensil, di mana diletakkan I di sini, sepatutnya yang betul ialah pensel. Okey, penggunaan huruf E. Seterusnya ejaan mi goreng. Okey, jadi MEE merupakan ejaan yang salah, sepatutnya MI, iaitu ejaan yang betul. Seterusnya makanan kegemaran, sate, dieja SATAY. Okey, ini salah, sepatutnya ejaan yang betul ialah SATE. Seterusnya alatan yang contoh cikgu sediakan di sini, garpu, tetapi di sini dia eja garfu, jadi salah, sepatutnya ejaannya garpu. Dan yang terakhir, istilah istirahat, iaitu berhenti seketika, jadi sepatutnya ejaan yang betul ialah istirahat. Okey, ini contoh kesalahan ejaan yang cikgu sediakan. Terdapat banyak lagi yang kita boleh cari. Okey, seterusnya kita tengok kesalahan imbuhan. Okey, murid harus menggunakan imbuhan yang betul. Seterusnya, kesalahan yang sering berlaku ialah tidak menggunakan imbuhan atau menggunakan imbuhan yang salah. Okey, apa contoh-contohnya? Jom kita tengok. Okey, kakak senyuman kepadanya. Okey, di sini kesalahan imbuhan an, sepatutnya kakak tersenyum kepadanya. Okey, contoh yang kedua, Ali sepak tunggul kayu itu. Okey, ada kesalahan di situ, sepatutnya Ali tersepak tunggul kayu itu. Seterusnya, ayah sedang kerja, sepatutnya ada penggunaan imbuhan ayah sedang bekerja. Okey, contoh yang terakhir, soalan itu hendak dijawab. Soalan itu hendak jawab oleh Alia. Salah di sini kerana sepatutnya ada imbuhan. Soalan itu hendak dijawab oleh Alia. Okey, seterusnya kita tengok kesalahan tanda baca. Okey, murid harus menggunakan tanda baca yang tepat. Jika ayat tanya, mesti ada tanda soal. Jika ayat seru, mesti ada tanda seru. Okey, kesalahan yang sering berlaku ialah tertinggal tanda noktah. Okey, ini kesilapan yang paling biasa. Tiada tanda sempang, kesilapan huruf besar dan huruf kecil, dan tempat letak tanda seru. Okey, tengok contoh yang cikgu sediakan. Kakak tersenyum kepadanya. Kakak tersenyum kepadanya nampak sama, tapi ada kesalahan, tiada tanda noktah di sini. Meja-meja, di sini sepatutnya ada tanda sempang kerana ini ialah kata ganda. Sekolah Kebangsaan Seri Bandi 2, salah di sini kerana Sekolah Kebangsaan Seri Bandi 2 ialah kata nama khas. Jadi sepatutnya ejaan di depan, huruf di depan adalah huruf besar.
Dan yang terakhir, amboi cantiknya awak hari ini. Okey, di sini adalah kesalahan tempat letak tanda seru. Sepatutnya tanda seru diletakkan di akhir ayat. Perlu letak noktah tak selepas tanda seru ini? Tidak perlu, kerana pada tanda seru itu sudah ada tanda noktah. Seterusnya, kita tengok dahulu apakah ini. Okey, ini adalah kesalahan kosakata. Kosakata membawa maksud perkataan yang digunakan. Okey, murid harus menggunakan perkataan yang tepat. Kesalahan yang sering berlaku ialah menggunakan perkataan yang tidak tepat atau tidak sesuai. Okey, kita tengok contoh yang cikgu sediakan di sini. Kesalahan kosakata. Okey, salah. Kedua ibu bapanya telah meninggal dunia. Sepatutnya kedua-dua ibu bapanya telah meninggal dunia. Okey, kedua di sini adalah kata bilangan yang membawa maksud tingkatan. Kedua, ketiga, pertama. Okey, jadi sepatutnya kata bilangan yang sesuai ialah kedua-dua. Okey, 3 buah rumah-rumah telah hangus dijilat api. 3 buah rumah telah hangus dijilat api ialah betul. Kenapa salah di sini? Kerana terdapat penggandaan di sini sedangkan sudah ada bilangan di hadapan. Okey, seterusnya, pensel itu ada dengan abu. Okey, kata sendi nama yang sesuai sepatutnya pada. Pensel itu ada pada abu. Okey, yang terakhir, awak datang daripada mana? Salah di situ. Sepatutnya awak datang dari mana? Kerana salah dari sudut penggunaan kata sendi nama. Sepatutnya kata sendi nama yang sesuai adalah dari. Kerana dari digunakan untuk formula dia ATMW, arah, tempat, masa, waktu. Jadi sepatutnya awak datang dari mana. Okey, jadi inilah contoh-contoh kesalahan yang telah kita bincangkan. Bermula kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan tanda baca, dan yang terakhir di sini adalah kesalahan kosakata. Okey, sekarang kita tengok buku teks Bahasa Melayu tahun 6 muka surat 25. Okey, di sini ada disediakan teks kesan stres kepada manusia. Jadi tugas murid-murid adalah untuk salin balik teks ini, tetapi kamu kena cari dahulu kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam penulisan ini. Kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan kosakata, kesalahan tanda baca. Salin dalam bentuk yang sudah kamu murnikan. Okey, contoh di sini cikgu baca. Okey, cikgu tertarik kepada perenggan ke-3 ayat pertama. Asya selepas itu mula bercerita kepada Cikgu Selvi. Okey, jadi kesilapan yang cikgu kesan di sini adalah bercerita. Sepatutnya imbuhan yang sesuai ialah bercerita. Okey, jadi jika murid-murid dapat tengok, dapat baca, dapat selami teks ini, jadi murid-murid akan jumpa lagi banyak kesalahan. Jadi tugasan ini cikgu akan sertakan dalam link yang akan cikgu berikan selepas ini. Jadi cikgu harap kamu dapat menguasai topik pada hari ini dan dapat menguasai objektif yang cikgu sediakan tadi, iaitu dapat mengenal pasti kesalahan ejaan yang berlaku, kesalahan yang berlaku dalam penulisan, dan dapat memurnikan kembali teks itu yang menjadi lebih tepat. Okey, setakat ini saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Semoga beroleh manfaat dan kejayaan. Assalamualaikum.